mutmainnah ini dengan sumbangan orang ramai. Yang ini kita kena faham. Orang ramai menyumbang supaya perjalanan tahfiz ini lancar. Justru bukan saya sahaja, keseluruhan kaki tangan staf tahfiz mutmainnah wajib menunaikan amanah ini sebaik mungkin. Sebab tu dalam tafsir Izzanuddin Hamidi disebut, janganlah berkhianat terhadap kepercayaan yang dipercayakan kepada kamu. Umat Islam, orang ramai menyumbang. Kami yang mentadbir dan mengurus tahfiz mutmainnah ni wajib kena amanah. Apa disebut? Janganlah berkhianat terhadap kepercayaan yang dipercayakan kepada kamu. Di sini adalah dengan arti yang luas, di antaranya termasuk jabatan-jabatan ataupun jawatan dan tanggungjawab yang diserahkan kepada seseorang. Dan hendaklah semua itu dijalankannya dengan jujur, penuh perhatian dan tanggungjawab. Sebab itu bukan perkara yang remeh-temeh. Apatah lagi kita mentadbir dan mengurus pusat pengajian Islam. Mereka yang merupakan ahli jawatan kuasa ke lembaga takbir sekolah wajib kena amanah. Kalau tidak, sekolah ni takkan hidup, takkan tertegak. Kerana apa? Kerana melalui sumbangan orang ramai yang Allah gerakkan hati mereka menyumbang. Justru inilah satu amanah yang tidak boleh sama sekali selain pada amanah Allah dan amanah Rasul, amanah orang ramai juga wajib dipertahankan, wajib dilaksanakan dengan penuh kejujuran dan sebagainya. Maknanya kita tidak membazir apa-apa sumbangan orang ramai. Kita perlu pastikan pusat pengajian yang kita wujudkan ini dapat melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang di dunia, cemerlang di akhirat. Bukan kita buat sambil lewat. Luluslah, tak lulus sudah. Apatah lagi macam pusat pengajian yang saya urus ini, kita mengenakan yuran. Jadi seboleh-bolehnya selalu saya sebut kepada pendidik di tahfiz mutmainnah, pastikan pelajar-pelajar ini boleh membaca, boleh menguasai Quran dan ilmu-ilmu Islam dan sebagainya. Bukan kita buat secara sambil lewat. Janji dapat gaji cukup, dapat allowance, budak-budak boleh tak boleh, itu dia orang punya pasal. Ini berdosa di sisi Allah. Sebab tu saya selalu cek pencapaian yang berlaku di tahfiz mutmainnah ni. Kami dah 5 kali pelajar kami, 5 batch yang mengambil peperiksaan SPM sebab kami integrasi. Integrasi. Ada akademik, ada agama. Hafaz Quran. Alhamdulillah pencapaian kami batch yang keempat dan kelima ni, alhamdulillah. Yang pertama tu maklumlah, kali pertama mengambil SPM, kurang cemerlang. Tahun berikutnya meningkat sikit, tahun ketiga meningkat lagi, tahun keempat alhamdulillah. Ada pelajar yang mendapat 9A, 7A, 6A, begitu juga tahun lepas 2019. Ada yang dapat 7A dan sebagainya. Makna ini amanah yang kami pikul. Kami tak boleh maknanya sambil lewat sahaja mentadbir, mengurus, mendidik anak-anak umat Islam, apatah lagi mereka yang membayar yuran. Walaupun kalau tak bayar yuran macam yang diasaskan oleh Ustaz Muhammad Rashdan Razali, pengasas Akademi Al-Quran Miftahul Jannah. Saya difahamkan pengajian percuma. Walaupun percuma, kita maknanya ada yang menyumbang juga kepada Akademi Al-Quran Miftahul Jannah ini. Jadi bagi Ustaz Muhammad Rashdan Razali, dia perlu melakukan yang terbaik supaya sumbangan ini bukan sumbangan yang sia-sia tetapi memberi hasil, memberi hasil kepada khususnya umat Islam. Jadi itu di antara yang disebut dalam suratul Anfal tentang amanah.
Amanah. Ya. Baik. Kenapa kita perlu amanah? Kalau kita sekadar membaca ayat Quran tidak disokong oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita katakan ianya belum sempurna. Baik. Hadis yang begitu popular, ayatul munafiqi salasun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Yang bermaksud tanda munafik itu 3. Yang pertama, apabila bercakap, dia berdusta. Dalam soal berdusta ni, kita selaku ibu atau bapa tak boleh berbohong kepada anak cucu kita. Dalam kita mendidik, jangan sesekali kita berdusta. Ini kena tengok tarbiyatul aulad, kitab pendidikan anak-anak dalam Islam. Dilarang kita jangan berdusta. Kadang-kadang orang Melayu ni biasalah, kan? Dia kata pergilah dekat situ tu gelap tu ada hantu. Sampai tua dia takut hantu, dia tak takut pada Tuhan. Itu berbohong namanya. Berdusta. Ya? Cakap terus terang. Ya? Jadi itu di antara yang diajar oleh Islam. Begitu juga dengan pemimpin. Kita masuk politik. Pemimpin pun banyak yang berdusta. Zaman sekarang dia orang tak kata dusta, kencing. Ya? Pemimpin menyatakan negara kita ni akan bankrupt. Hutang sampai 1 trilion. Bila diambil alih oleh kerajaan yang baru ni, tak ada pun. Tak ada hutang 1 trilion pun. Bahkan mereka yang sebelum ini yang berhutang. Mengambil buat pinjaman melalui bond samurai dengan Jepun dan sebagainya. Ini semua satu pendustaan. Berbohong ni bukan ajaran Islam. Cakap benar betul. Sama ada orang boleh terima atau tak terima, itu terpulang. Kita dengan Allah, selamat. Dusta itu sifat munafik. Bila bercakap, dia berdusta. Tu. Ya. Seterusnya Nabi SAW menyatakan, apabila berjanji, dia mungkir janji. Ini lagi satu hal. Bila berjanji, mungkir janji. Ini yang menjadi perbualan, topik hangat yang diperbincangkan dalam Facebook. Ya. Kerajaan sebelum ini, Pakatan Harapan lah sebut terus terang. Nanti duk kata golongan tertentu dah tentu lah Pakatan Harapan. Mereka tidak menunaikan janji. Saya pun tengok ceramah-ceramah kempen pilihan raya. Malam ni kita menang, esok minyak turun. Sekarang dah hilang kuasa, tak jadi kerajaan. Mereka ni dah buat kelang kabut pula. Nak cari kesalahan kerajaan yang baru ni. Kerajaan yang baru ni tak ada manifesto. Macam mana nak mentadbir? Orang tak ada manifesto pun. Tetapi banyak perkara yang telah dilaksanakan. Cuba kita tengok Allah menguji kerajaan Perikatan Nasional. Allah uji kerajaan Perikatan Nasional dengan wabak COVID. Siapa sangka peruntukan berbilion-bilion telah dikeluarkan oleh kerajaan Perikatan Nasional. Perikatan Nasional ni, ini adalah gabungan beberapa parti. Setelah Pakatan Harapan, Perdana Menteri yang ke-7 dulu letak jawatan. Kemudian dia orang nak salahkan pula parti pembangkang. Nak salahkan parti itu, parti ini tebuk atap, tebuk dinding. Lah bukan tebuk, rumah kamu dah roboh, tak ada dah orang. Kami bina rumah baru lah. Tu cerita dia. Waktu macam-macam lah, beli orang tu beli. Mana you tahu kata kita beli. Tu cerita dia.
kita sudahlah bab-bab politik ni. Dah tak berkuasa duduk diam. Tunggu sabar 2 tahun lebih lagi. Kita bertanding semula. Ni duk sibuk ya. Dah orang bagi peluang, Allah beri peluang kamu memerintah, mentadbir. Kamu tak buat dengan sebaik-baiknya. Kamu bercakap asyik dusta. Berjanji tak tunai. PTPTN. Macam-macam lah. Saya simpan tu. Semua yang dijanjikan dalam kempen pilihan raya tidak ditunaikan oleh kerajaan sebelum ini. Tak maaf lah, saya orang politik. Bila pun cakap politik. Kan? Siapa-siapa yang agak tak suka dengar, off lah. Bukan susah sangat. Saya pun bukan kenal tuan-tuan. Tuan-tuan pun bukan kenal saya. Saya hidup selama ni Allah yang bagi makan. Allah yang bagi rezeki kat saya. Sebab tu kita kena cakap perkara-perkara seperti ni. Jadi makna bila berjanji, dia mungkin janji. Kerajaan yang sedia ada, tak pernah berjanji apa. Naik jadi kerajaan terus beri. Bayangkan tengok 3 bulan tak ada kerja. Allahu Akbar. Sehingga Perkeso juga mengeluarkan peruntukan untuk membantu sekolah-sekolah swasta, sekolah-sekolah agama rakyat sekiranya mereka berdaftar dengan Perkeso ataupun Sokso tu. Ini satu tindakan yang baik. Duit banyak. Jadi, itu di antara sifat munafik. Apabila berjanji, dia tidak tunaikan janji. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Apabila diberi amanah, dia mengkhianati amanah. Ini kecoh pula. Heboh tentang bekas menteri kehilangan 250,000. Sekarang dah kata, dah pergi cek, bukan 250,000, 400,000, kata 600,000. Banyak sungguh duit dia orang, kaya sungguh. Kita bimbang, sebagaimana yang disebut dalam ayat Quran yang selalu kita baca. Bila kita salah pilih pemimpin, pemimpin yang tidak memimpin negara, mengurus kehidupan rakyat, tidak berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, begitulah sifat mereka. Mereka akan mengambil kesempatan membina kekayaan. Sama ada untuk diri sendiri maupun kaum keluarga dan sebagainya, kroni-kroni. Ini khianat namanya. Apabila diberi amanah, mereka mengkhianati amanah. Ini 3 sifat yang disebut munafik di segi amalan. Siapa yang memiliki sifat-sifat ini, mereka walaupun tidak kekal di dalam neraka, mereka tetap juga akan menjalani hukuman di dalam neraka. Cumanya kita tak tahu berapa lama. Cuma yang diberitahu oleh Allah dalam Quran, 1 hari di negeri akhirat bersamaan 1000 tahun di dunia. Sebab itu jangan kita jadi golongan munafik. Cakap, biarlah cakap yang benar, yang betul. Apabila kita berjanji, tunaikan janji. Sebab tu Islam mengajar kita perkataan insya-Allah dalam suratul Kahfi. Insya-Allah tu. Ini cakap malam ni kita menang, kita ambil alih Putrajaya, esok minyak turun. Yang saya tengok turun itu adalah buah kelapa. Buah nyok jatuh prum turun. Minyak tak turun. Sekarang minyak turun. 2-3 hari ni naik semula. Tak apalah, masih parah yang cukup cantik. Semalam saya isi minyak tengah tangki, selalunya RM70. Kan? Saya kata letaklah RM55. RM46 dia dah tendang dah. Saya kata biar betul. Minyak murah. Lupa dah kita. Dia ingat Pakatan Hancing lagi perintah. Rupanya bukannya orang lain dah. Minta maaf lah. Kalau dulu RM70, sekarang RM55 dah full tank. Jangan marah. Ini style saya. Nak marah pun ni hak saya. Saya bukan fitnah. Semua rakyat tahu. Janji bukan main sedap. Begitu juga bila diberi amanah, jangan mengkhianati amanah. Apatah lagi, jangan mengambil kesempatan. Jangan mengambil kesempatan untuk membina kekayaan. Baik untuk diri sendiri maupun untuk sanak, saudara, keluarga dan kroni. Kita nak rujuk sepotong ayat Al-Quran. Dalam surah Ali Imran. Yang kita nak kaitkan dengan betapa pentingnya
kita wajib amanah. Dengar. Ayat ini, sebab turun ayat ini kerana fitnah yang telah dilakukan oleh golongan munafik terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku? Saya nak rujuk kitab tafsir Profesor Mahmud Yunus. Surah Ali Imran ayat 161 buka surat 95. Wa ma kana linabiyyin ayyaghulla wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Saya nak terjemah dalam bahasa yang mudah lah. Kalau bahasa Indo ni kadang-kadang kita tak berapa nak faham. Ayat yang bermaksud tidak mungkin seorang Nabi. Ayat ini dikaitkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni berkhianat tentang pembahagian harta rampasan. Ghanimah. Islam menang dalam perang Badar. Ghanimah banyak. Kemudian ada golongan munafik yang tidak senang hati terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwa ada satu barang yang hilang di dalam simpanan. Sebahagian menyatakan permaidani merah hilang di dalam simpanan dan mereka mendakwa ini mesti kerja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mentang-mentang dia ketua, dia ambil kat dia barang tu. Belum diagih-agihkan apa lagi, dia ambil kat dia dulu. Ini dakwah fitnah yang tersebar. Maka turun ayat ni. Allah mempertahankan kekasihnya, tidak mungkin seorang Nabi berlaku khianat tentang pembahagian harta rampasan. Tetapi Allah menyatakan sebagai warning, amaran kepada semua pemerintah yang ada di muka bumi. Dan sesiapa yang mengkhianat, dia akan datang dengan barang yang dia khianati pada hari kiamat nanti. Kemudian setiap manusia itu akan diberi balasan setimpal dengan apa yang telah dilakukannya, diusahakannya, dan mereka sedikit pun tidak akan dizalimi. Itu di segi betapa pentingnya Islam menekankan pentingnya amanah. Cuba dengar uraian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah berlaku curang atau berkhianat dalam membahagikan harta rampasan, melainkan jujur, lurus, adil dan tidak memandang keluarga atau bukan keluarga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakin dan percaya bahawa orang yang berlaku curang akan memikul dosa dan tanggungjawabnya pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia terlepas dari hukuman di dunia. Contohlah pemimpin yang khianat. Dia songlap harta negara. Dulu sedap cakap. Bapak khianat, perompak, penyamun. Akhirnya boleh duduk semeja, buat satu kumpulan, satu pakatan dengan bapak perompak dan penyamun. Ini saya pun nak pelik. Tak sebut dah bak rompak samun. Ini ayat yang Allah sebut kewajipan. Saya bukan menyatakan pada Perikatan Harapan, Perikatan Nasional pun sama lah. Ini kewajipan kamu. Siapa yang jadi kerajaan yang mentadbir mengurus wajib amanah. Termasuk ketiga-tiga negeri yang dikuasai oleh PAS, Kedah, Terengganu dan Kelantan. Tapi Kelantan dan Terengganu ada dengar kes pecah amanah. Kedah baru sebulan. Kita yakin insya-Allah. Ya. Kita dah ada pengalaman mentadbir mengurus Kedah satu penggal. Ya. Segala fitnah semua dapat ditangkis. Dan saya sendiri pun dah SMS, WhatsApp, berdoa supaya kerajaan baru di Kedah yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Tuan Haji Muhammad Sanusi ini senantiasa dipimpin oleh Allah dan mereka senantiasa merojong Al-Quran dan As-Sunnah
supaya menjadi kerajaan yang baik, amanah. InsyaAllah moga-moga mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mencontohi Kelantan dan Terengganu. Dan kita mengharap Perikatan Nasional Kerajaan Persekutuan pun sama. Cuba dengar ni. Cuba dengar. Ini semua kerajaan. Hal ini patut menjadi petunjuk bagi orang yang memegang tanggungjawab harta benda negara, supaya memelihara dan membaginya dengan jujur, lurus dan adil, mengikut semestinya, dan jangan sekali-kali berlaku curang. Kerana meskipun dia akan terlepas dari hukuman dunia, dia tidak akan terlepas dari hukuman di akhirat. Inilah bezanya orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari orang kafir. Orang kafir hanya takut hukuman dunia semata-mata. Sebab itu dia tidak takut berlaku curang dengan bersembunyi. Orang kafir ni maknanya bukan acung maniamnya. Yang bernama Muhammad pun ada. Kafir ni makna tak beriman. Kalau seseorang tu beriman, dia yakin dan percaya apa sahaja usaha dia yang menyalahi syariat Islam akan dipertanggungjawab di akhirat. Dia tidak akan terlepas daripada akan ditanya di hari akhirat. Kenapa kamu berlaku curang? Ini ayat dia. Ya? Ali Imran 161 yang Allah tujukan pada semua kerajaan-kerajaan di atas muka bumi. Jangan fokus kerajaan Kedah, Terengganu, Kelantan je. Kerajaan Persekutuan. Semua kerajaan dalam ataupun di atas muka bumi Malaysia ni, kamu wajib kena pikul amanah ini, menunaikan amanah ini dengan sebaik mungkin. Percayalah. Ini dia. Makna kita pasti dipertanggungjawab di negeri akhirat. Bukan dunia semata-mata. Dunia mungkin terlepas. Kamu kelentong sana, kamu kencing sana, kamu kencing sini. Sebab kamu kerajaan. Kamu ada kuasa. Kamu cucuk hidung para hakim-hakim. Hakim pun tak berani nak buat keputusan yang adil. Kerana pemerintah asyik duk tengok muka dia je. Cuba baca sejarah Saidina Ali. Masya Allah. Begitu adilnya kerajaan Islam, kepimpinan beliau dan kepimpinan para sahabat yang mulia. Boleh? Jadi itu dekat setengah jam dah tentang wajipan menunaikan amanah. Ada ayat Quran, ada hadis. Inilah uniknya agama Islam, agama yang kita anuti sekian lama ni. Mengajar, mendidik ke semua kita. Walaupun saya bukan seorang pemimpin negeri, pemimpin negara, tapi pemimpin sebuah keluarga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hadis riwayat Imam Bukhari. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya dengan kepimpinannya. Pemimpin negeri, pemimpin negara, jangan khianat, jangan membazir harta negara, harta milik rakyat. Inna rijalan yatakhawwaduna fima lillah bighairi haq falahumun nar yaumal qiyamah. Hadis riwayat Imam Muslim menyokong kenyataan saya melandaskan Quran. Ini hadis riwayat Imam Muslim yang terdapat dalam kitab Riyadhus Salihin. Sesungguhnya orang-orang yang menyalahgunakan atau mengguna harta milik rakyat secara tidak benar, maka tempat tinggal mereka kelak ialah neraka Jahannam. Hadis riwayat Imam Muslim yang kita kaitkan dengan suratul Anfal. Begitulah betapa uniknya agama kita mendidik dan mengajar pemeluk agama Islam, di antaranya kewajipan menunaikan amanah. Boleh? Tanam di dunia, tuai di akhirat. Hidup sementara, betul? Ini apa? Baik. Akhir sekali, saya nak kaitkan juga dengan ayat Al-Quran, juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang saya maksudkan dalam surah Al-Baqarah. Minta maaf lah, saya 3-4 hari ni dia tak berapa, bukan tak sihat. Jadi saya berasa macam, yalah, sistem body ni mungkin dia tak kena buat alignment lain agaknya.
Kena pergi timbang lain ke apa. Nah, kadang-kadang dia rasa macam yalah, tak stabil, takkan nak mati dah apa ustaz ni. Nah, kalau saya meninggal dunia, jangan lupa semua yang menonton ni tolong hadiahkan Fatihah kat saya. Nah, kalau tak sempat datang solat jenazah, nah, tolonglah buat solat ghaib. Kita tak tahu. Saya teringat kata-kata almarhum Tuan Guru Ustaz Ismail Kamus, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Allah beri kepada kita 3 perkara saja. Ya, ini semalam, hari ini dan esok. Semalam dah tak boleh buat apa dah. Esok belum tentu. Yang hari ini kita pun tak tahu bakinya berapa lama. Jadi rebutlah peluang yang ada. Sebab tu saya juga mengambil kesempatan mengadakan kuliah live duha ni. Ya. Mudah-mudahan inilah sedikit amal-amal soleh bekalan akhirat saya yang saya nak bawa balik sebelum bertemu dengan Allah. Yang hari ini kita pulun ambil kesempatan. Nah, yang esok belum tentu lagi. Nah, jadi 4-5 hari ini saya tak berapa nak steady, macam kurang mood. Sebab kata tak sihat, makan okey, tidur cukup tapi dia keletihan. Tak kenapa. Nah, baik. Akhir sekali Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ini lagi satu. Nanti kita susuli dengan hadis. Ini ayat Quran. Ayat yang bermaksud telah berkata, siapa yang berkata? Yakni golongan Yahudi dan juga dengan golongan Nasara. Yahudi dan Nasrani mendakwa sekali-kali tidak akan dapat masuk syurga kecuali golongan kami sahaja. Yahudi menyatakan syurga adalah milik mereka. Nasrani pun menyatakan perkara yang sama, yang akan masuk syurga hanya Nasrani. Yahudi pun tak boleh masuk. Melayu pun tak boleh masuk. Arab pun tak boleh. Cina, India pun tak boleh. Yang boleh masuk Nasrani. Allah mencabar kedua-dua golongan ini. Allah menyatakan apa yang kamu dakwakan ini hanyalah omong-omong kosong. Angan-angan sahaja. Kemudian ini pengajaran. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai Yahudi dan juga Nasara. Sekiranya benar apa yang kamu dakwa, bawalah keterangan kamu. Bawalah bukti yang kamu ini ahli syurga. Dari ayat ini, di penghujung ayat, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bring your proof if you are truthful. Dalam bahasa Inggeris. Bawalah hujah kamu. Bukti, dalil. Kamu ini adalah ahli syurga. Di sinilah saya yakin dan percaya. Orang-orang barat, khususnya undang-undang Inggeris, English common law, ada menyebut one is innocent until proven guilty. Yang bermaksud seseorang itu tidak bersalah selama mana belum dibuktikan kesalahan. Ini ajaran Islam. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bawalah keterangan kamu, bawalah bukti kamu sekiranya kamu orang yang benar. Kamu mendakwa si fulan ni sesat, apa bukti dia sesat? Nampak tak? Kamu mendakwa si fulan ini kaki liwat. Bawalah bukti. Ini Islam. Ya? Bukan boleh bawa video. Video benda orang boleh buat. Kan? Bawa 4 saksi. Yang melihat peristiwa liwat, zina dan sebagainya. Sebab itu Islam dia jaga maruah. Maruah seseorang senantiasa dijaga oleh Islam. Ni main asyik. Fitnah sana, fitnah sini. Dakwah itu, dakwah apa bukti? Mana dalil? Hadis menyokong ayat ni. Hadis yang ke-33 dalam kitab Matan Arba'in, kitab hadis 40.
Al-bayyina 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Hadis ke-33 dalam kitab karangan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Rumuda marang clear. Marang Terengganu insya-Allah. Nanti bulan 7 ke bulan 8 saya pergi ceramah 10 hari. Hari itu sepatutnya pergi 3 hari. An-Nur ayat 4 tau. Tentang 4 saksi. Tentang sama ada kita mendakwa liwat ke, zina ke, dia kena 4 saksi. Macam mana ayat dia saya pun tak berapa nak ingat. An-Nur surah ke-24. Ayat yang keempat. Sebenarnya bukan tak berapa ingat. Saya punya sistem body 2-3 hari ni tak berapa cantik. Line tak berapa clear. Ada kena repair, kena buat alignment baru. Cik Mun boleh buat alignment. Dia orang kata wallazina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah. Tengok sikit dia ingatlah tu. An-Nur surah ke-24 ayat 4. Bawa bukti, bawa saksi, 4 saksi. Bukan bawa video. Video hari ni boleh diubah suai. Kepala saya, badan orang lain. Jam. Islam jaga maruah. Sebab itu walaupun hari ini kita dah tidak bersama-sama dengan orang yang difitnah meliwat, kita tetap menyatakan dia tidak liwat. Kita berpegang pada Quran. Walaupun hari ini tak sealiran lagi. Itu prinsip yang kita pegang. Takkan tak baik. Jadi maknanya Islam mengajar kita. Kalau apa yang kita dakwa, bawa bukti. Undang-undang barat menyatakan seseorang itu tidak bersalah selama mana belum dibuktikan kesalahan. Bawa bukti kamu. Bring your proof. If you are truthful. Kalau kamu benar dalam pendakwaan kamu. Jangan duk main hitam ya. Fitnah Allah dalam Facebook ni macam-macam. Cerca, caci, maki. Allahu Akbar. Saya tengok dalam mana, kitab mana. Kitab hadis. Tarbiyatul Aulad. Betul. Di antaranya jangan kita memfitnah, mencerca orang-orang yang berilmu, ulama, pemimpin yang adil. Ini sedap mulutnya. Macam kita katalah, walaupun kita dah tidak sehaluan dengan mereka, kita tetap dalam kuliah tetap menyatakan itu fitnah. Liwat bawa 4 saksi. Tak baik lagi kau ustaz ni. Ustaz lain saya tak tahulah. Dan saya yakin ustaz lain pun masih berpegang dengan perintah Tuhan. Ini ajaran kita. Bawa bukti. Sampai 2 kali kena fitnah, kes liwat. Kita tetap mempertahankan sampai ke saat hari ini. Walaupun kita dah bukan dalam satu kumpulan lagi. Ini Islam. Jadi maknanya Allah mengajar melalui ataupun atas lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bayyinah 'alal mudda'i. Orang yang mendakwa kena bawa bukti. Wal yaminu 'ala man ankara. Yang didakwa naklah diberi peluang membela diri, termasuk boleh bersumpah. Sekiranya si fulan tu gagal membawa bukti, dia sumpah. Demi Allah, saya tidak mencuri, saya tidak apa. Itu sebagai contoh. Betapa baiknya, betapa adilnya ajaran Islam yang kita anuti, sehingga dalam perkara-perkara sebegini pun kita diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru saya mengajak muslimin dan muslimat supaya kita kembali pada ajaran Islam. Saya ingin mengulangi sekali lagi, sahabat-sahabat dalam Facebook ni, tolonglah, tak kira lah orang PH ke orang PN, kita sebaik-baiknya jangan memaki hamun. Kalau sekadar cerai mangkuk hayun tu boleh tahan lagi, saya memang tak setuju.
Sebab tu kadang-kadang bila kita masuk, kita join dia orang, bagi ayat Quran, bagi hadis, tu pun ada yang maki saya apa dah. Nah, bodoh punya ustaz. Ustaz pun bodoh. Nah, hampa saja yang pandai. Jadi saya buat keputusan, aku tak nak masuk campur. Kita nak berdakwah. Kita bagi dari Quran, bagi dari hadis. Nah, biarlah Facebook ni kita tulis dalam bahasa yang elok lah. Sebahagian sahabat-sahabat saya yang saya kenal, dia orang buang terus puak-puak yang memaki hamun tu. Nah, ini bukan dia. Ini bukan ajaran Islam. Kamu hanya mendakwa, apa bukti? Ini masalah. Nah, bila dah hilang kekuasaan, macam-macam penulisan-penulisan yang tak sepatutnya. Jadi, saya rasa cukuplah untuk hari ini. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Rashidan Razali, pengasas Akademi Al-Quran Miftahul Jannah, yang bersama-sama dengan kita. Tuan-tuan tengok ada tertera dekat tu account number, tuan-tuan nak sumbang, sebab pengajiannya percuma. Ada di sebelah Sungai Petani pun ada sekolah tahfiz, sekolah pengajian Islam ni percuma, tapi terhad pengambilan pelajarnya. Kami tak boleh bagi percuma sebab kami tak ada orang sponsor. Yang percuma tu sebab dia ada orang sponsor. Jadi fahamkan, bila ada sponsor boleh belajar percuma, makan minum percuma, yang sponsor tu dapat ganjaran, Masya Allah. Saya perlu berusaha, buka mulut, orang Kedah kata hemoy. Hari-hari jangan lupa nak sumbanglah kat Tahfiz Mutmainah sampai adik-beradik aku naik jemu, semui. Hari-hari minta, dia kata. Akhirnya dia pun bagi. Kan? Jadi itu makna ada perbezaan. Apa sekalipun amanah tetap amanah. Yang pengajian percuma pun amanah sebab kamu takkan hidup melainkan ada orang yang menaja. Pengurusan kamu tak akan berjalan lancar melainkan ada orang sponsor. Kami bukan sponsor, kami minta sumbangan. Sama lah tu. Sama-sama memikul amanah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan segala sumbangan tuan-tuan dan perempuan, baik kepada Akademi Al-Quran Miftahul Jannah pada Tahfiz Mutmainah, insya-Allah akan kami manfaatkan dengan sebaik mungkin. Sebagaimana selalu, insya-Allah, kalau siapa di kalangan penonton yang ingin mendapat pelepasan cukai, bolehlah menghubungi pihak kami. InsyaAllah kita ada akudan Quran, Umrah insyaAllah 25 November. Top Stevia TM Catering. Jangan lupa subscribe channel YouTube Ustaz Syarilong Original. Klik link yang tertera dan termasuk pendrive. Pendrive ni dengan harga 65, saya minta maaf lah kepada yang membeli lebih awal hari tu. Yang sebab kita pun tak sangka dapat harga murah. Kalau nak semula, dia punya baki tu insyaAllah tolong WhatsApp pada Cik Mo, hantar account number dan nama, insyaAllah kita akan pulangkan semula. Tapi kalau nak pahala berterusan, tak payahlah minta balik, sedekah lah setengah. Bukan sedekah kat saya, sedekah kat sekolah, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan, insyaAllah kita bertemu lagi. Mulai esok, kita kuliah duha saya ada tajuk. Kerana Al-Quran dan As-Sunnah petunjuk sepanjang zaman hanya 15 siri saja. Itu kemampuan yang ada pada saya untuk membahaskan setiap ayat Quran disokong oleh hadis. Sebab tu ada 15 siri. Esok ada tajuk-tajuk tertentu insya-Allah yang akan kita bahaskan selagi Tahfiz Mutmainah ni tidak beroperasi sepenuhnya, ataupun kalau dah mula masjid dan surau dibuka untuk kuliah seperti biasa, kita akan buat di sebelah malam insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat saya, saudara Abu Bakar, dan semua penonton. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Ribuan kemaafan, terkasar bahasa dan sebagainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal-ladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Wallahil hamd. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama Abu Bakar, insya-Allah umur panjang kita jumpa di Ipoh. Insya-Allah. Barakallahu fikum. Wa iyyakum.